أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, sedikit perkongsian hari ini daripada saya. Tadi saya baca surah Al-Insyirah. Bila kata surah yang saya baca tadi tu kenaan dengan bahagia yang saya nampak. Bahagia ni macam-macam. Normal orang bahagia ni apa yang tuan-tuan rasa seronok bahagia kat dalam dunia. Ini saya punya kajian. Orang kalau tengok bahagia ni, dia biasanya mesti dia banyak. Kau tanya orang pun, kau rasa best apa kalau aku rasa memang aku rasa best, aku rasa bahagia, mesti aku duit banyak baru bahagia. Lepas tu pula ni ada setengah golongan pula dia tak berapa nak kaya. Bila kata aku bahagia kalau anak aku ramai. Kita tengok kadang orang tu berapa anak kau? 8. Kau anak apa? Seorang lah, seorang. Dua benda lah kalau yang biasa kan, bab-bab yang kata bahagia. Ada yang kata aku bahagia aku dapat kereta besar, bini aku lawa. Ikut masing-masing lah. Cuma bila kita ni orang Islam, kita nak kena tengok bahagia kita tu di mana. Bukan bahagia pada harta, bukan bahagia pada anak. Kita kena bahagia dengan apa yang kita ada, apa yang kita dapat. Saya nak bagilah tips sikit berkenaan dengan bahagia ni. Macam mana kita nak bahagia? Pertama, kita kena selalu bersyukur. Allah dah bagi tahu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kau bersyukur, aku tambah. Allah bagi tahu, bukan jiran kau bagi tahu. Kita ni memang rajin kau bersyukur, alhamdulillah kan. Benda mudah kena kita nak sebut, tapi bersyukur dalam bab-bab lain. Kadang-kadang kita lupa. Kita rasa kita kerja, aku dapat gaji banyak, tu aku punya hasil usaha aku. Tapi kita lupa yang bagi duit tu siapa, yang bagi engkau idea tu siapa. Ni tak, kalau bos tu ni idea saya. Patutnya kita kena bersyukur bahawa idea tu Allah yang bagi. Allah bagi engkau sihat, Allah bagi kita kehidupan, Allah bagi kereta, Allah bagi bini lawa, Allah bagi rumah besar. Kadang-kadang orang cakap dah bagi rumah besar pun tak reti nak bersyukur. Macam mana nak bersyukur? Tu tips yang pertama. Maknanya kalau nak cari bahagia ni mesti kena selalu bersyukur. Yang kedua, selalu kena lihat yang di bawah, bukan daripada atas kau tengok ke bawah. Contoh, kau ni kaya. Ada tak orang kaya, saya cukup lah macam ni je, tak nak lah kaya lebih lagi kan. Biasanya orang banyak duit dia mesti lagi nak banyak duit. Ada dia nak lagi sikit? Tak ada, dia mesti nak lagi banyak. Cuba kalau kita dah kaya tu, kita tengok orang kat bawah kita dah gaji 5,000. Best kan kalau saya gaji 7,000. Lepas tu dah gaji 7,000. Best kan kalau gaji 9,000. Ada tak kita terfikir macam mana lah orang yang gaji 1,000 ni, kesian dia orang makan ke tak ke, di tengah-tengah COVID ni. Ni sekejap je lagi nak masuk Ramadan, makan ke tidak fakir miskin tu. Tu benda yang paling mudah kita nak kena tengok. Kita beli kereta besar-besar, kita kena tengok lah macam mana orang yang pakai produk Asia. Kita kena tengok yang dekat bawah. Itu tips nombor 2 nak jadi bahagia. Yang pertama tadi tu kena selalu bersyukur. Kedua, mesti tengok orang bawah. Yang ketiga, ini saya nak panjang sikit, sering bersedekah. Sedekah ni benda mudah tapi orang susah nak buat. Kalau saya salah, saya minta maaf tapi saya boleh kata macam tu lah. Mudah, orang susah nak buat. Contoh, kau kat rumah ada TV besar lah, tapi ada seorang datang, cantik lah TV kau ni, boleh tak kau bagi kat aku? Agak-agak kau bagi tak? Dah lah TV kau satu, lepas tu nak bagi kat orang. Memang tak lah, baru TV belum duit. Agak-agak lah tabung solat Jumaat tu kan. Ini ambil mudah lah, sebab yang bercakap ni pun lelaki. Tabung Jumaat tuan, kalau dia lalu dekat depan
kita tu senyum tu sedekah. Orang senyum lah, itu biasalah kok, itu dah common. Lepas tu sedekah RM1, walhal dekat dalam wallet ada 100. Berbalik yang saya cakap tadi tu, senang tak? Kalau aku bagi 100 sekarang, aku tak makan. Sekarang kalau aku bagi 100 sekarang, aku nak minta belanja lah. Semua fikir, susah tak nak sedekah? Susah. Sudahnya keluar RM1, gaji RM5,000, sedekah RM1. Cubalah ubah. Itu sedekah sunat. Dia ada sedekah wajib. Sedekah wajib tu apa? Zakat. Jangan lupa. Ni ramai orang lupa. Sidang penonton, zakat wajib dalam rukun Islam. Jangan pergi rukun iman pula. Allah dah bagi tahu, dah siap-siap dah. Lepas puasa tunai zakat. Benda tu benda yang mudah, tapi orang susah nak buat. Kat Selangor orang bayar zakat baru berapa? 300,000. Tak sampai. Penduduk dekat Selangor ni berapa? 3.5 juta. Bila kata sedekah wajib ni zakat, saya tak adalah saya nak cerita tentang zakat pendapatan ke simpanan ke tak. Saya nak sarankan, maknanya tolong bayar zakat bila duit kita ada 16,690 lebih ke atas, kena bayar. Itu tak apalah, maknanya zakat yang tempoh setahun, zakat fitrah. Tolong, minta tolong sangat-sangat. Ni tengah-tengah COVID ni, tengah-tengah PKP ni, orang ambil keputusan bayar online. Baguslah. Yang mana alert, yang mana peka, yang mana cakna dengan benda-benda macam ni, okey. Yang jenis buat tak tahu, John, sekarang ni Lembaga Zakat Selangor untuk bayar zakat fitrah dan bayar segala jenis zakat, kat pendapatan, simpanan, kira USP, emas, bayar guna online. Macam-macam. Kita ada MyEG pun ada. Bayar guna post, bayar guna GoPay, Boost, FPX, macam-macam. Jangan pening-pening. Sekarang ni handphone semua dah ada dekat tangan. Type je Google, masuk je Lembaga Zakat Selangor. Kalau tak pun EZO, bayar zakat, keluarlah. Kalau yang mana ada FB, sekarang ni semua boleh katakan ramailah orang ada FB. Masuk FB Lembaga Zakat Selangor, nak bayar zakat. Nak dengan tak nak je. Kadang-kadang ada orang kata tak tahulah, cuba suruh beli Pizza Hut, tahu kan? Makan kan? Daripada tak tahu disebabkan nak makan, tahu cara beli online tu. Bila kan bayar zakat ni, dia nak sedekah ni susah. Itu yang saya kata tadi tu. Bila kita ada kemahuan, di situ ada jalan. Tolong masuk Ramadan nanti terus bayar zakat fitrah. Jangan tunggu akhir Ramadan baru nak bayar. Kenapa? Bayar akhir afdol, Ustaz. Yang afdol tu lah yang kau ambil. Yang lain kau tak heran pula. Kau tak fikir kau menyusahkan imam lah, kau menyusahkan Pak Amil lah. Lupa pula PKP, bayar guna online. Cuba kita buat satu benda yang boleh bahagiakan kita, bahagiakan orang lain. Kalau kita bayar zakat fitrah last minute, kita menyusahkan imam tak? Susah. Itu dia nak solat. Cuba kita bayar awal-awal. Masuk 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, bayar. Sebab siapa nak bantu orang miskin? Yang kaya kena bantu yang miskin. Jadi harapan saya besar pada semua umat Islam, terutama yang berada di Selangor. Jangan lupa bayar zakat fitrah. Senang je dah sekarang, tak payah dah pening-pening. Jangan besok bila dah lepas masuk 1 Syawal, 2 Syawal, kalau ada orang telefon, Ustaz hari tu lupalah bayar zakat fitrah. Kenapa? Sibuk kenapa? PKP duduk rumah pun sibuk. Lupalah. Nampak senang kan? Allah bagi 30 hari. Cuba Allah ambil nyawa kita. Dia tarik, dia keluarkan bil lah. Ada nafas kan, nafas kita ada bil macam bil elektrik. Dia letak dekat telinga ni, kau lewat bayar bil nafas. Lepas tu Allah minta malaikat, kau potong lah dia punya nafas dia sekejap. Agak-agak apa jadi? Hidup ke? Mati ke? Cuba kita fikir kat situ. Cuba kita cari bahagia tu. Sering bersedekah. Sedekahlah banyak-banyak. Dan salah satu jalan untuk kurangkan sakit dengan cara bersedekah. Sedekah ni biar istiqomah. Jangan sekali sedekah 30,000 contoh, lepas tu tak sedekah. Nantilah aku itu dah sedekah dah 30,000. Pun ada orang manusia macam tu. Yang penting perkara kebaikan tu kita istiqomah. Istiqomah ni benda yang berterusan, benda yang baik. Dan yang terakhir, menjadi pendengar yang setia dan baik. Kita nak jadi bahagia ni, kita nak jadikan diri kita bahagia ni, kita kena bahagian orang. Contoh orang ada masalah, dengar dulu masalah dia. Kalau boleh kita bantu. Kadang-kadang kita nak bantu guna duit, kita pun duit tak berapa nak ada. Ni kita jadi pendengar yang setia. Dengar, kita bagi
bagi pandangan yang elok-elok. Kadang-kadang orang ni dia bukan nak sangat duit kita, kadang dia ada masalah tapi dia tak tahu nak luahkan dekat siapa. Jadi bila dia luahkan dekat kita tu, maknanya dia percaya dengan kita, dia percaya dengan kita, dan dia pun mesti ada rasa kalau aku beritahu dekat dia ni, ini mungkin boleh simpan rahsia dan dia boleh bagi pandangan pada aku. Jadi kalau mana yang ada perangai yang lantak lah, malas lah aku nak dengar dia punya masalah, cubalah carilah pahala, carilah bahagia. Bahagia ni susah nak diungkap, kita je tahu. Kita recap balik macam ni nak jadi bahagia. Pertama, mesti selalu bersyukur. Kedua, selalu kena tengok orang yang di bawah. Ketiga, sering bersedekah. Yang terakhir, yang keempat, menjadi pendengar yang baik dan setia. Mudah terbuat. Kita nak jadi bahagia, kita kena tolong orang, kita bagi orang bahagia, baru kita dapat bahagia tu. Tengah-tengah PKP ni, apa yang kita boleh bahagikan orang? Bagilah jiran kuih tu. Ini tak habis-habis kau masak, kau share dekat FB tu. Bukan kau nak bagi pun orang yang tu. Contohlah orang pergi tak sedapnya, kena pula yang tengok tu orang miskin, dia dah tak dapat makan, kau makan bunyilah sedap. Agak-agak apa hukum dia tu? Apa hukum? Kau fikir-fikirlah. Nanti kan kalau aku cakap masuk neraka, marah. Kalau kata kita rasanya tak payahlah nak teks lah makan apa benda hari ni, cubalah teks benda-benda baik-baik, baca Quran ke. Ni masuk Ramadan ni dah tak boleh nak makan, jangan post-post makan. Cari benda-benda yang baik, baca Al-Quran. Yang mana tak tahu baca Al-Quran tu, belajar, jangan buat tak tahu. Ni ada setengah tu mak bapak tak pandai, anak dia hantar masuk sekolah tahfiz, mak bapak tak pandai ngaji, macam mana? Oh tak apalah, nanti besok mati anak aku tolong aku. Banyak macam tu. Kada ini dahulu daripada saya stay at home, jangan keluar-keluar, ada urusan baru keluar. Janganlah jadi orang degil, duduk rumah elok-elok. Sian. Terima kasih pada KKM, doktor-doktor semua, nurse, polis, tentera, orang berkorban hari-hari jaga kita ni. Janganlah jadi manusia yang degil, jadi manusia yang taat dengan perintah Allah dan taat pada ulul amri. Akhirnya jangan lupa bayar zakat fitrah secara online di lembaga zakat Selangor. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.